khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Syukur. Macam mana perasaan bila hadir pertama kali ke konti IKIM ni? Mencari jugalah kat mana konti tu kan. Tapi Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah dapat hidayah dapat ke sini ya. Semua daripada hidayah Allah kan. Amin. Nama pun Hidayah sebab mereka ni pun wakil daripada Hidayah Center sebenarnya. Bro Faik merupakan Eksekutif Hidayah Center Foundation Selangor dan juga Bro Ammar merupakan Eksekutif Hidayah Center Foundation Wilayah Persekutuan. Ya Allah, mudah-mudah ni bila tengok background latar belakang ni bukannya biasa-biasa ustaz-ustaz ni sebenarnya. Kita nak kenal-kenal dahulu bersama dengan Bro Faik ataupun Bro Ammar dahulu nak mulakan sedikit pengenalan diri. Huruf lah. Ikut huruf. Okey. Amal lah. Baik. Amal lah. Silakan. Terima kasih Syafiq dan juga Mona atas jemputan ke IKIM FM. Juga para pendengar yang bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini dapat lagi kita bersiaran di slot Islam Agamaku. Jadi insya-Allah memperkenalkan diri Ahmad Ammar Amsyar bin Suryadi. Ahmad Ammar Amsyar bin Suryadi, boleh panggil Bro Ammar. Ada juga kalau kita mengajar kat kelas tu dipanggil Ustaz Ammar ya. So apa-apalah yang mana memudahkan insya-Allah. Ammar tu ke Ammar? Ammar, Ain. Ammar. Masya-Allah. Nak sebut nama hati-hati dengan kamu nak. Itulah. Dalam bahasa Arab dia check habis. Betul. Lahjah makhrajnya. nak tahu je, nak kenal. Betul. Alhamdulillah sebelum ni graduan daripada Akademi Pengajian Islam Sarjana Muda Usuluddin di Universiti Malaya. Alhamdulillah. So pengalaman di Hidayah Center ni lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun sebagai eksekutif di Hidayah Center Foundation Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. So sepanjang bersama Hidayah Center, mostly job scope yang saya biasa menguruskan adalah dari sudut pendaftaran, pengurusan pengislaman saudara baru kita yang nak memeluk Islam, ada kawan-kawan kita yang nak memeluk Islam, nak tahu juga tentang Islam tu apa, betul ke apa yang saya nampak kat luar tu Islam. So kita memainkan peranan untuk memberi pencerahan kepada saudara-saudara baru kita, apa itu Islam yang sebenar, apa itu keperluan yang mereka perlu faham sebelum mereka nak memeluk agama Islam. So kita seboleh mungkin untuk menerangkan mereka dengan orang kata jelaslah, sebab kadang-kadang mungkin dia pergi kepada orang yang mungkin tak biasa dalam lapangan dakwah dan muslim dan sebagainya. Mereka ada tersalah faham dan sebagainya, tapi kita seboleh mungkin dengan kerjasama juga Majlis Agama Islam Negeri, kalau di wilayah saya sendiri dengan Jawi, bersama-sama untuk memudahkan urusan mereka insya-Allah. Itu sedikit sebanyaklah kata intro. Itu dari Ustaz Ammar. Ustaz Faik baru nak start. Okey. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Syafiq dan Mona dan juga para pendengar slot Islam Agamaku IKIM. Nama diberi Wan Ahmad Faiq bin Wan Adnan. Betul lah Mona? Betul, Faiq. Okey. Kebiasaannya kawan-kawan panggil Faik lah. Panggil Wan boleh, Ahmad boleh, Faik boleh. Tapi Wan Adnan tu tak boleh panggil lah. Itu nama ayah saya. Lain yang menyut nanti kan. Okey. Bertugas di Hidayah Center sebagai eksekutif Hidayah Center Foundation Pejabat Negeri Selangor. Yang mana bidang tugasnya boleh kata exactly sama macam Brother Ammar, cuma berbeza kawasan. Kalau Ammar tadi di wilayah Persekutuan, saya pula di Negeri Selangor. Okay. So untunglah saya introduce second sebab dia dah cover job scope tadi exactly the same. Okey, itu dia Mona. Kita dah kenal dengan dua orang tetamu kita yang bersedia sebenarnya untuk bercerita nak mengkhabarkan lagi tentang aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan, urusan tugas yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka ni ada pengalaman Mona, walaupun baru saja dalam job scope masing-masing kan, tapi saya kira ada ceritanya, ada pengalamannya yang nak dikongsikan bersama dengan sahabat pendengar insya-Allah. Dan untuk para pendengar yang ingin menonton di FB, bertengok muka muda-muda ni, boleh tonton di FB IKIM FM pada waktu ini, dan juga boleh hantarkan soalan anda. Jika ada soalan, boleh hantarkan ke WhatsApp konti 011-29004004. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz Ammar kata 2 tahun
tahun bersama Hidayah Center. Dan Faik? Ni tahun keempat. Alhamdulillah, Panggil Masya Abang Allah. Faik saya. Abang Faik, okey. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita nak tahu biasanya kebiasaannya berapa ramai yang memeluk Islam bersama Hidayah Center Foundation? Okey, Alhamdulillah, boleh katakan hampir setiap hari ada saja yang memeluk Islam di Hidayah Center, di pejabat-pejabat cawangan negeri kita di seluruh negara. Kalau tak ada pun sentiasa ada yang call untuk bertanya tentang prosedur masuk Islam, ataupun yang berminat untuk mengetahui tentang Islam, nak ikut kelas dan sebagainya. Di kalangan latar belakang yang macam mana yang selalu datang, yang ingin dapatkan khidmat nasihat, khidmat bimbingan tu macam mana? Okey, kebiasaannya latar belakang mereka ni kalau di Selangor lah. Kalau di Selangor boleh katakan kebanyakannya yang berbangsa India. Yang berbangsa India. Dan ada beberapa kajian lah yang dibuat antara sebab ataupun faktor yang mendorong mereka ni untuk memeluk Islam ataupun untuk kenal lebih dekat dengan Islam adalah atas sebab perkahwinan ataupun mereka nak berkahwin, berumah tangga dengan pasangan yang beragama Islam. Jadi perkahwinan itu merupakan satu faktor yang mendorong mereka untuk dekat lagi dengan Islam. Okey, kita berbalik kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu susah ke nak masuk Islam, kan? Jadi bila Ammar dan Faik pun bercerita tentang situasi yang berlaku, proses yang dilalui sekarang ni. Betul. Kalau kita lihat dari sudut apa yang Ammar dan juga Faik lakukan hari ini, bagaimana dengan prosedur-prosedur? Mudah ke ataupun perlukan beberapa prosedur yang begitu rumit ke, macam mana? Okey. Kebiasaannya dalam situasi ini ada dua golongan lah, ataupun dua kategori potential mereka yang berpotensi untuk memeluk Islam tu. Yang pertama adalah mereka sekadar nak kenal lebih dekat ataupun berjinak-jinak dengan Islam. Dan yang kedua ni adalah mereka yang dah nekat, maksudnya dah membuat keputusan untuk peluk Islam. Bagi kategori yang pertama tadi, yang sekadar nak berjinak-jinak, yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam, apa yang kami di Hidayah Center buat adalah kami jemput mereka untuk datang ke Hidayah Center, ataupun kalau tak boleh datang, boleh hubungi dengan wakil-wakil kami yang ada di seluruh negara, yang mana kami akan berikan penjelasan ataupun penerangan tentang perkara-perkara yang asas dan dasar dalam Islam. Yang mana penerangan ni, dalam setiap penerangan, apa yang kami cuba dan sentiasa tekankan adalah dua perkara. Yang pertama adalah konsep ketuhanan dalam Islam, dan yang kedua adalah konsep wahyu dan juga kerasulan di dalam Islam. Yang seperti mana Mona dan juga Syafiq tahu, memang dua ni lah minimum requirement untuk seseorang tu peluk Islam, yang terangkum dalam syahadah kita, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu dia, subhanallah. Itu pun kalau kita di frontliner berdepan dengan sahabat-sahabat baru, saudara kita yang baru pun, kita kena ada juga pengetahuan di situ, supaya bimbingan kita adalah tepat, yang mengikut syariat yang ditetapkan dalam agama Islam tu sebenarnya, insya-Allah. Okey, kita cerita tentang tajuk susah ke nak masuk Islam, dan Ammar, Faik mungkin nak sambungkan lagi macam mana prosedur-prosedur yang terlibat. Sebab kita sendiri sedia maklum, Ammar dari bertugas untuk Wilayah Persekutuan, kan, dan juga Faik bertugas untuk Selangor. Jadi mungkin ada perbezaan apabila prosedur-prosedur dalam untuk melafazkan syahadah tu. Boleh kongsikan tak? Ya. Secara ringkasnya, prosedur untuk memeluk agama Islam di seluruh Malaysia ni boleh kita bahagikan kepada dua proses lah. Maksudnya yang ni yang common, dekat mana-mana negeri pun ada dua proses ni. Yang pertama adalah proses syahadah itu sendiri. Maksudnya seorang itu percaya kepada dua minimum requirement tadi, Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan kemudiannya kami di Hidayah Center
ataupun di mana-mana institusi yang menjalankan kegiatan ataupun servis yang sama, bantu mereka, bimbing mereka melafazkan syahadah. Itu prosedur pertama, syahadah. Proses kedua adalah proses pendaftaran pengislaman seseorang itu dengan majlis agama ataupun jabatan agama negeri-negeri di mana yang meluk Islam tadi tu tinggal. Contohnya kalau yang meluk Islam tu tinggal di Selangor, mereka perlu daftarkan pengislaman mereka dengan Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS. Kalau di wilayah persekutuan dengan JAWI, dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang di mana-mana negeri di Malaysia pun dua proses ni yang samalah. Okey. Yup. Okey, baik. Faik pula macam Amar. Saya confused tau. Amar pula macam mana kisahnya untuk wilayah persekutuan pula? Okey, insyaAllah secara umumnya macam yang Ustaz ataupun Brother Faik sebutkan tadi tentang dua kategori yang utama bila mana nak masuk Islam, iaitu proses syahadah itu sendiri dan juga proses pendaftaran pengislaman itu. So sama juga di wilayah persekutuan, prosesnya juga dua perkara itu perlu dipenuhi, iaitu dari untuk sesi syahadah dan juga sesi pendaftaran pengislaman. Cuma mungkin ada yang berbeza adalah antaranya mungkin requirement. Sebagai contoh, kalau untuk saudara baru yang nak memeluk Islam ataupun kawan-kawan kita yang bukan Islam nak memeluk Islam di wilayah persekutuan, mungkin dari sudut keperluan, requirement, dari sudut dokumennya, sebagai contoh kalau dia ni warga negara Malaysia tapi bukan beragama Islam, dia perlu bawa IC yang original. Kalau yang kata bukan warga negara ataupun foreigner, mereka hanya perlu bawa pasport dan juga visa yang masih valid lah. Okay. Dan antara keperluan lain juga yang dia perlu bawa adalah 2 keping gambar untuk proses documentation, dan juga yang terakhir sekali adalah 2 orang saksi. Sedikit yang menariknya, kalau di wilayah persekutuan, saksi boleh daripada kalangan wanita, tapi perlu warga negara. Perlu warga negara. Tapi kalau di Selangor hanya lelaki sahaja. Itu perbezaan lah sedikit, slightly different lah dari sudut prosedur di wilayah dan juga di Selangor. InsyaAllah. Itulah prosedur ni ada perbezaan lah juga kat situ walaupun di Malaysia. Dan kita yelah dengar untuk memeluk Islam mesti ada pengalaman yang boleh dikongsikan. Mungkin kongsikan pengalaman sikit, beri semasa mengikut juga latihan bersama Discover Islam Bahrain. Silakan. Okey. Pengalaman ya. Kalau nak cerita tentang pengalaman tu adalah sikit sebanyak. Yang mana saya cakap, saya maklumkan tadi ada 2 proses kan. Dan juga bagi yang kadang-kadang tu mereka sekadar datang ke Hidayah Center ataupun hubungi Hidayah Center sekadar nak tahu tentang Islam, ataupun mereka ada certain salah faham dan juga salah tanggapan. Mereka nampak susah nak masuk Islam tu. Ada yang datang kepada kami beberapa kes, beberapa situasi yang mana kenalan mereka yang beragama Islam maklum kan, bagi tahu dekat mereka kalau nak masuk Islam kena buat perkara-perkara yang lebih daripada 2 requirement tadi. Contohnya kena pandai solat dulu, kena faham betul-betul bagi dulu. Yang wanita kena bagi yang wanita kena pakai tudung dulu. Dan pula bagi lelaki kena berkhatan dahulu. Jadi benda-benda ni yang kadang-kadang tu perlu institusi seperti Hidayah Center dan juga NGO-NGO lain untuk betulkan salah tanggapan mereka yang bukan Islam di luar sana, bahawa as long as 2 requirement tadi, maksudnya mereka percaya kepada Tuhan, tiada Tuhan selain daripada Allah SWT, dan juga Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, maka mereka hanya perlu lafazkan syahadah, and as simple as that, they become a Muslim dengan izin. Okey, itu dia cerita pengalaman dari Amar pula macam mana. Okey, tadi ada Syafiq ada cerita tentang Discover Islam Bahrain Alhamdulillah kami diberi peluang dan juga ruang untuk bersama-sama dalam program 3 bulan di Bahrain sebenarnya, di bawah Discover Islam Bahrain, satu institusi dakwah dan juga pusat sokongan saudara baru yang boleh kata agak berpengalaman lah kan, compare to kita. Sebab apa? Sebab mereka ditubuhkan sejak tahun 1987 lagi. So atas dasar
pengalaman, orang kata efisiensi mereka dalam pengurusan saudara baru dan juga aktiviti dakwah. Kita memilih Discover Islam Bahrain ni sebagai satu benchmark lah untuk Hidayah Center nak contohi. Kan, sebab kita ni nak berlumba-lumba buat kebaikan. So kita kena ada motivation, kita kena ada satu orang kata benchmark yang tinggi supaya at least kalau kita tak dapat capai yang tinggi tu, we got some improvement lah, insyaAllah. So apa yang kami lakukan di 3 bulan di Bahrain, kalau macam saya first batch, Brother Faik the second batch. Dia bukan tak pergi sekali lah, tapi pergi dalam tempoh selepas itu. So antara perkara yang kata pengalaman di sana, kita didedahkan dengan pengurusan operasi secara sepenuhnya dari sudut aktiviti dakwah dan juga program-program dakwah dan juga program-program pembangunan saudara baru. Okay. So ada perkara yang menarik yang saya rasa mungkin di Malaysia boleh kita kalau tak sepenuhnya kita implementkan, laksanakan, at least ada sedikit. Sebab kita tahu yang Bahrain ni hampir 98% mereka adalah Islam. And so hanya beberapa persen sahaja, 1% sahaja yang bukan beragama Islam. Jadi pastinya ada perbezaan pendekatan dari sudut dakwah dan sebagainya. Tapi dari sudut, kalau kita melihat dari satu konteks yang positif, kita dapat lihat bahawa ada perkara yang kita boleh buat. Sebagai contoh saya bawakan kat sini ialah mereka ada sekolah, mereka ada sebuah sekolah yang dibina oleh orang kita lah, orang Islam, tapi ianya dibuka kepada pelajar-pelajar yang bukan Islam. Mereka tak belajar tentang subjek agama Islam. Mereka tak belajar tentang fiqh, Quran dan sebagainya. Mereka belajar tentang sains, matematik dan sebagainya, macam orang biasa kan. Macam orang bukan Islam yang lain, tapi Islam tu secara indirectly, maksudnya dari sudut dia nampak yang matematik ni juga merupakan satu tuntutan dalam agama Islam. Sains tu juga merupakan satu tuntutan dalam agama Islam. So secara tak langsung mereka juga melihat keindahan Islam tu dari sudut tenaga pengajarnya, cikgu-cikgu di sekolah tu. So dia melihat, cikgu aku ni orang Islam dan dia ajar kita ni macam tak ada beza pun dengan orang Islam yang lain. So dari situ yang kata dakwah secara berhikmah dan juga dengan contoh tu dapat dijalankan dengan lebih baik, dan pada waktu yang sama kita juga dapat mengelakkan salah faham dan juga kekeliruan kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Sebab itulah wajah Islam yang kita nak ketengahkan, insyaAllah. So itu antara perkara yang menarik lah yang kita dapat di Discover Islam Bahrain. Biasanya bila dalam pengurusan untuk mendaftarkan sahabat-sahabat kita yang nak melafazkan syahadah, kan, adakah ada tim yang bergerak untuk melaksanakan proses ni? Ada tim? Okey. Berapa ramai ada? Kalau kita di seluruh negara, kita ada pejabat operasi Hidayah Center Foundation di seluruh Malaysia. Ada 20 pejabat, ada 20 pejabat. So kalau macam mereka tinggal di wilayah, saya akan jadi yang kata person in charge di negeri lah. Kalau saya tak boleh nak attend case tu ataupun kata request daripada saudara baru tu, kita punya komuniti kita. Kita ada rakan hidayah kita yang juga memang dah dilatih dan juga terlibat dalam program-program kita, sama ada dari sudut dakwah dan juga pembangunan saudara baru. So kalau tidak kami yang mampu untuk menyelesaikan mungkin atas faktor jauh ataupun sebagainya, so kita boleh minta sesiapa yang berhampiran di kawasan lokaliti mereka untuk attend kes-kes yang berlaku, sama ada daripada kalangan saudara baru ataupun kawan-kawan kita yang bukan Islam. Itu secara kata keseluruhan cara kita bergerak lah. Lengkap di situ dengan info-info yang kita tahu mana step by stepnya dekat situ. Kejap lagi mereka berdua akan ceritakan pula kepada kita, Mona, berkaitan macam mana kalau ada sahabat-sahabat kenalan kita kan yang bukan Islam, yang tertarik dengan Islam, yang nak merapati, memahami Islam, macam mana kita nak buat yang ataupun pendengar yang ada kenalan yang nak mengenali Islam ataupun nak peluk Islam, dah buat keputusan nak peluk Islam. So apa yang mereka boleh buat adalah hubungi ataupun terus ke pejabat Hidayah Center Foundation yang berhampiran dengan mereka, yang mana kami ada 20 pejabat di seluruh negara. Dan di kawasan-kawasan ataupun lokaliti yang tiada pejabat, kami ada wakil-wakil ataupun person in charge seramai 50 orang yang boleh dihubungi. Jadi setelah kami berjumpa dengan mereka yang berminat ni, kami akan berikan penerangan kepada mereka
betulkan salah tanggapan mereka, salah faham mereka tentang Islam yang mereka ada. Dan juga kalau mereka berminat untuk ikuti pembelajaran yang tersusun dan juga sistematik, kami juga ada sediakan kelas-kelas yang bersesuaian dengan konteks mereka. Dan bagi mereka yang memang dah nekat, memang dah buat keputusan nak peluk Islam, memang dah bulat orang kata, kami akan bantu untuk membimbing mereka melafazkan syahadah, dan juga kami akan bantu mendaftarkan mereka, mendaftarkan pengislaman mereka dengan majlis agama ataupun jabatan agama negeri kediaman mereka. Yep. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan kita nak tahu juga apakah pula perkhidmatan yang disediakan Hidayah Center Foundation selepas mereka meluk Islam? Kan hanya sekadar kita sediakan proses saja ke, dan macam mana pula dengan bimbingan mereka selepas melafazkan syahadah pasti, lebih banyak lagi nak tahu tentang Islam kan. Macam mana tu Ustaz? Okey, sebelum saya menjawab soalan Mona dan juga Syafiq yang telah diberikan tadi, suka untuk saya kongsikan satu kisah bila mana ini kisahnya sewaktu bila Rasulullah SAW nak menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman untuk menyebarkan agama Islam di situ. Mafhum hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya wahai Muaz, Rasulullah cakap dekat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, sesungguhnya kamu akan mendatangi ahli kitab. Kamu akan berjumpa dengan ahli kitab di Yaman, di tempat yang kamu akan berdakwah. Maka serulah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada kerasulan aku. Jadi seterusnya Rasulullah sambung lagi kalau kepada Muaz, Rasulullah kata, maka kalau mereka taat, katakanlah dan juga beritahulah mereka bahawa Allah memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Maka kalau mereka taat juga dan bagi tahulah kepada mereka bahawa Allah meminta mereka untuk memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Jadi kat sini kita perlu faham tugas kita bukan sekadar berdakwah, bukan berhenti sampai mereka kawan-kawan non-Muslim kita syahadah, tetapi juga selepas itu. Dan inilah merupakan juga fasa yang paling kritikal sebenarnya yang kita perlu beri perhatian. Sebab apa kritikal? Waktu inilah mereka perlukan support in term of spiritual, dari sudut emosi dan juga ilmu-ilmu tentang agama Islam. So sebab itu Hidayah Center asasnya juga, kenapa Hidayah Center ditubuhkan ini tak lain tak bukan adalah untuk memberi bimbingan kepada saudara baru. So daripada situ kita tahu yang Hidayah Center bila mana berlakunya apa-apa pengislaman, perkara pertama yang kita akan lakukan ialah, pertama mereka akan dapat satu kata Muslim starter pack lah. Dia macam satu kit yang mana di dalam tu ada, kalau wanita kita bagi telekong, kalau lelaki kita bagi macam baju Melayu yang sesuai untuk digunakan untuk solat. Kita bagi juga sejadah, kita bagi juga buku-buku bacaan yang sesuai dengan bahasa mereka. Kalau mungkin ada yang lebih, kalau Chinese mereka mungkin lebih suka bahasa mereka kan, tapi ada juga yang mungkin mereka lebih suka bahasa Melayu. Jadi kita tanya mereka lebih suka nak dalam bahasa apa. Begitu juga dengan Al-Quran, sama ada mereka nak terjemahan Al-Quran dalam bahasa ibunda mereka sendiri ataupun bahasa yang mereka selesa untuk dibaca. Kan, so itu antaranya. Dan yang lebih penting adalah, kalau di Majlis Agama Islam Negeri, saya yakin setiap Majlis Agama Islam Negeri, setiap saudara baru yang mendaftar, mereka diminta untuk menghadiri kursus intensif. Kalau di Selangor 3 hari 2 malam. Kalau di Jawi kita biasanya buat dalam tempoh 2 hari lah. So 2 hari penuh. So kita memang sangat-sangat galakkan saudara baru yang mendaftar di Hidayah Center yang mana kita bantu daftar di majlis agama dan sebagainya, kita nak mereka join kursus ni. Kita nak, kalau kita tak berada 24 jam dengan mereka, so kita mengharapkan dengan adanya kursus-kursus seperti ini, adanya ruang-ruang untuk mereka belajar, mereka boleh belajar dan mereka boleh amalkan dalam kehidupan seharian mereka. Itu antaranya yang penting. Dan yang paling penting adalah, kalau di Hidayah Center kita akan pastikan setiap saudara baru kita mengikuti kelas mingguan pengajian Islam di kawasan-kawasan sekitar rumah mereka. Macam kita tahu tadi, kita ada hampir 50 kelas. 50 kelas saudara baru di seluruh Malaysia, yang mana kalau mereka tak dapat pergi ke tempat ni,
mereka juga boleh pergi ke kelas-kelas yang diadakan oleh Majlis Agama Islam dan juga NGO-NGO lain. Sebab mungkin di Hidayah Center mungkin sekali seminggu kan. Jadi mereka mungkin perlukan lagi ilmu-ilmu dan sebagainya. So mungkin boleh pergi ke Majlis Agama Islam, mereka buat lebih kerap dan sebagainya. So siapa pun dengan mereka belajar, kita memang sangat galakkan mereka untuk meletakkan ilmu sebagai asas pengukuhan dalam diri mereka. Itu basic asas sekali yang perlu sekali kita juga sebagai umat Islam. Betul. Ambil tahu, ambil berat dan juga bantu bimbing mereka. Betul. Kan, insya-Allah. Semoga ada juga inisiatif yang baik-baik yang terus kita sediakan untuk saudara-saudara kita tu, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, mungkin sahabat pendengar pun bertanya sebab tadi Ustaz Farid dan juga Ustaz Amar ada sebut Hidayah Center juga ada sediakan bagi anda yang nak menjadi sukarelawan, kan, macam mana pula kalau ada masyarakat yang nak bersama-sama membantu usaha Hidayah Center Foundation ni? Okey. Sebelum tu Syafiq, Ya. suka saya rujuk juga ataupun refer balik kepada hadis yang disebutkan oleh Ammar tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan step by step panduan kepada Muaz bila melakukan dakwah dan bila seorang tu telah menerima Islam. Jadi kita tengok sangat cantik Rasulullah letakkan dekat situ. The first step adalah untuk ajak mereka kepada Allah. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Sekiranya mereka terima, maka ajarkan mereka solat. Maksudnya ajar solat dulu, tak ajar lain lagi. Tak ajar pakai tudung, tak ajar khatan, tak ajar zakatnya lagi, puasanya lagi. Maksudnya sekiranya mereka terima solat itu, barulah diberitahu kepada mereka Allah telah memfardukan zakat ke atas mereka. Jadi hadiun nabawi lah orang kata kan. Sebaik-baik da'i itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan soalan Syafiq tadi, bagaimana sekiranya pendengar-pendengar di luar sana berminat untuk menjadi ataupun menyumbang kepada Hidayah Center, saya bahagikan kepada dua bentuk sumbangan lah. Pertama sekali, sumbangan dengan menjadi salah seorang daripada sukarelawan Hidayah Center. Alhamdulillah, Hidayah Center ada satu platform yang kami namakan sebagai Rakan Hidayah. Platform ini adalah platform ataupun branding kepada grup yang mengumpulkan semua sukarelawan-sukarelawan kita di seluruh Malaysia, yang mana mereka boleh menyumbang dari segi bentuk kepakaran ataupun tenaga. Maksudnya ada yang di luar sana yang mungkin seorang cikgu, seorang cikgu agama, seorang cikgu kafar, kan. So mereka ni boleh mengajar perkara-perkara asas fardu ain. So dengan kelas-kelas kami yang sebanyak 50 kelas di seluruh Malaysia, mereka boleh menjadi sukarelawan untuk mengajar mualaf-mualaf ini tentang perkara-perkara fardu ain. Kalau yang tak confident nak mengajar fardu ain, boleh mengajar saudara baru belajar membaca Iqra. Yang mana eventually dengan Iqra itulah yang mereka boleh membaca Al-Quran. Seperti mana kita born Muslim boleh membaca Al-Quran. Dan bentuk sumbangan yang kedua adalah sumbangan dari segi bentuk keuangan itu sendirilah, yang mana dengan 50 kelas yang kami ada di seluruh Malaysia, yang mana kelas ni tidak dikenakan sebarang yuran kepada mualaf dan saudara baru. Jadi di sana ada kos untuk mengendalikan kelas-kelas ini, yang mana kita berikan sedikit sagu hati kepada para pengajar, dan juga kos utility dan sebagainya lah. Jadi di sana mereka boleh menyumbang untuk membantu kami menjayakan kelas-kelas Hidayah Center di seluruh Malaysia ni. Yang mana hadis yang kita sering sekali dengar, apabila meninggalnya ataupun bila matinya seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Yang mana salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi imagine kalau seseorang itu dengan kepakaran yang dia ada, dengan wang ringgit yang dia sumbangkan, yang mana sumbangan ini semua membawa kepada mualaf tadi boleh eventually membaca Al-Quran, maka sekiranya mereka even mereka tinggalkan dunia ni pun pahala itu berterusan. Sedekah jariah kepada mereka, masya-Allah. Walaupun usaha sedikit macam mana pun, insya-Allah akan jadi sedekah jariah. Dan mungkin ada nombor untuk dihubungi, senang untuk mereka dengan website-nya. Silakan. Okey, nombor HQ kami boleh call 03
4108 9669. Saya ulang sekali lagi, untuk call di peringkat HQ boleh call 034108 9669. Ya. Okay. Baik, itu dia. Mona, kita dah sampai di hujung pertemuan kita untuk rancangan Islam Agamaku. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amar dan juga Ustaz Faik atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah kita doakan semoga gerak kerja yang dibawakan oleh Hidayah Center, insyaAllah semoga ada manfaat dan kebaikan untuk semua masyarakat kita, insyaAllah. Semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.